Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Baiklah, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar tema 5, Lestarikan Alam, Unit 13, Cintai Alam Kita. Standard pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini ialah 1.2.2. Okay, untuk panduan murid-murid, kamu bolehlah merujuk buku teks muka surat 83. Dalam tema ini, kita akan mempelajari tentang alam sekitar. Kita akan belajar unit 13, tajuknya ialah Cintai Alam Kita. Sekarang, cuba murid-murid perhatikan apakah yang kamu dapat lihat berdasarkan kepada gambar ini. Suasana pantainya sangat bersih dan juga indah. Cuba lihat pula gambar yang ini. Kita dapat melihat keadaan pantai dan air yang bersih serta jernih. Cuba lihat pula gambar ini. Bagaimanakah keadaan bandar ini? Kelihatan tidak ada sampah sarap di kawasan bandar. Pernahkah kamu menjelajah ataupun melawat ke negara yang tidak mempunyai sampah sarap seperti dalam gambar ini? Seronoknya kanak-kanak ini bermain layang-layang. Mereka bermain dengan gembira karena kawasan alam sekitar bersih, udaranya segar dan tiada sampah sarap. Wah, seronoknya kalau berpeluang bermain di taman permainan ini. Coba lihat kawasan sekeliling taman permainan ini. Tidak ada sampah sarap, bukan? Sekarang mari kita lihat ada antasik ini. Seronoknya itik-itik ini berenang bersama anak-anaknya. Sekiranya manusia tidak melakukan pencemaran air, manusia dapat melihat pemandangan dasar laut dengan melakukan aktiviti snorkeling seperti lelaki. Selain itu, kita juga dapat melakukan aktiviti riadah seperti bersenam dan berbasikal bersama keluarga. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah kesan ataupun apakah akibatnya sekiranya manusia tidak menjaga alam sekitar. Jika manusia suka membuang sampah di rata-rata tempat, keadaan ini akan mengundang pelbagai jenis haiwan liar seperti monyet dan juga biawak untuk mencari makanan. Seterusnya, pembakaran terbuka seperti dalam gambar ini akan menyebabkan pencemaran udara yang akan memudaratkan kesihatan manusia. Selain itu, asap-asap dari kilang mengakibatkan pencemaran udara. Sekiranya ia berlarutan, dalam jangka masa panjang, manusia akan mengalami pelbagai masalah kesihatan. Terdapat banyak cara kita memelihara alam kita. Antaranya, yang pertama, kita boleh melakukan aktiviti kitar semula. Seterusnya, kita juga boleh menyediakan tong sampah kompos. Apakah yang dimaksudkan dengan tong sampah kompos ini? Kompos ini bermaksud bahan organik yang tidak mengandungi bahan kimia. Bahan organik ini boleh didapati daripada sisa-sisa makanan seperti tulang ikan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Seterusnya, cara memelihara alam ialah melalui teknologi hijau. Teknologi hijau bermaksud peralatan ataupun sistem yang selamat untuk alam sekitar, contohnya lampu solar. Selain itu, kita juga boleh melakukan aktiviti yang boleh menyelamatkan alam sekitar kita, contohnya berbasikal. Berbasikal ini dapat mengurangkan masalah pencemaran udara. Kita juga perlu menjimatkan air kerana hal ini dapat menjimatkan sumber alam yang berharga, iaitu air. Dan akhir sekali, kita juga boleh menjimatkan penggunaan elektrik melalui penggunaan teknologi hijau seperti solar. Mengapakah kita perlu menjimatkan tenaga elektrik? Tenaga elektrik sebenarnya membebaskan karbon dioksida selain daripada pengangkutan dan bahan buangan yang lain. Sekarang mari kita teruskan ke muka surat 83, iaitu tajuknya ialah berbasikal demi alam. Mengapakah kita disarankan untuk berbasikal? Bagaimanakah berbasikal ini dapat memelihara alam kita? Sekarang mari kita bincangkan bagaimana amalan berbasikal ini dapat membantu memelihara alam sekitar kita. Isi tersurat bermaksud isi yang kita dapat lihat melalui gambar di dalam buku teks. Manakala isi tersirat pula merujuk kepada kesan ataupun cara dan juga contoh isi tersirat tersebut. Gambar yang pertama menunjukkan apakah kesan kepada alam sekitar sekiranya kita mengamalkan berbasikal ke sekolah. Begitu juga dengan gambar yang kedua, iaitu berbasikal ke tempat kerja.
Isi tersurat yang ketiga, apakah yang akan jadi sekiranya kita berbasikal ke pasar atau kedai? Dan akhir sekali, basikal ini sebenarnya tidak memerlukan bahan api. Sekarang mari kita tentukan dan kenal pasti apakah isi tersirat bagi isi tersurat ini. Sekali lagi cikgu terangkan, isi tersurat ini merujuk kepada kesan, cara ataupun contoh. Kita lihat gambar yang pertama, berbasikal ke sekolah. Seperti yang kita tahu, berbasikal ini tidak menggunakan bahan api seperti minyak petrol ataupun diesel. Maka aktiviti berbasikal ini sebenarnya baik untuk alam sekitar kerana ia tidak mengeluarkan asap seperti kenderaan bermotor yang lain. Contohnya kereta, lori, motosikal dan sebagainya. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Isi tersuratnya ialah berbasikal ke tempat kerja. Jika kita berbasikal ke tempat kerja, ia sebenarnya akan mengurangkan pencemaran bunyi yang berpunca daripada horn juga bunyi kenderaan. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Terdapat melihat gambar berbasikal ke pasar ataupun kedai. Berdasarkan gambar ini kita dapat melihat berbasikal ke pasar atau kedai akan mengurangkan masalah kekurangan tempat letak kereta. Seterusnya kita lihat isi tersurat. Basikal tidak memerlukan bahan api seperti petrol dan diesel. Ia akan menjimatkan bahan api iaitu sumber alam yang berharga.